Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita akan masuk tentang topik yang ketiga, iaitu cabaran komunikasi penyiaran dalam Islam. Isu-isu kontemporari, unsur-unsur khurafat dalam filem. Okey. Sebelum tu kita buka dengan bacaan umum kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, kita terus kepada unsur-unsur khurafat dalam Islam. Isu-isu kontemporari masih dalam tajuk yang sama, isu-isu kontemporari, iaitu khususnya pada khurafat dalam filem lah. Alright, unsur khurafat dalam filem. Namun mereka lupa kegemaran menonton filem bercorak seram akhirnya akan meletakkan diri mereka sentiasa berasa takut kepada objek yang dijelmakan dari filem, menimbulkan kepercayaan bahawa objek tersebut boleh mendatangkan keburukan kepada mereka. Inilah kesan daripada unsur khurafat dalam filem ni. Menurut Tengku Intan 2001, mentaliti masyarakat Melayu masih lagi dibelenggu oleh unsur-unsur tahyul dan khurafat. Untuk menangani perkara tersebut, pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, telah mengeluarkan garis panduan yang perlu digunakan bagi penghasilan bahan audio dan visual tidak bercanggah dengan akidah. Menurut kitab Mu'jam Al-Wasiq, khurafat itu ialah cerita-cerita yang mempesonakan yang dicampur adukan dengan perkara dusta. Ini dalam kitab Mu'jam Al-Wasiq. Kamus Al-Mambawi mengatakan khurafat ialah sebarang cerita yang benar-benar dusta. Itu dalam Kamus Al-Mambawi. Pendapat lain pula mengatakan khurafat adalah sesuatu hal yang tidak masuk akal atau perkara-perkara yang sukar untuk dipercayai kebenarannya. Berdasarkan ta'al tersebut, dapatlah disimpulkan bahawa khurafat ialah sesuatu perkara mempesonakan berbentuk rekaan atau dongeng legenda yang karut atau tahyul yang menyimpang daripada ajaran Islam. Istilah tahyul ni iaitu semua cerita sama ada khayalan ataupun rekaan, ajaran-ajaran pantang larang, ada istiadat, ramalan-ramalan, pemujaan atau kepercayaan yang menyimpang dari ajaran Islam. Ia meliputi cerita-cerita yang mempesonakan dan bercampur aduk dengan perkara-perkara yang dusta. Kebudayaan karut iaitu ditakrifkan sebagai keseluruhan tata cara hidup serta hasil kegiatan dan penciptaan yang berupa kemedaan, kerohanian dalam sesuatu masyarakat tamadun dan peradaban yang direka bercanggah dengan ajaran Islam. Dan ketiga istilah ini di atas mempunyai maksud dan mempunyai perkaitan yang rapat di antara satu sama lain. Ciri-ciri khurafat dan tahyul dalam bahan penerbitan. Garis panduan JAKIM 2009 antara ciri-ciri khurafat dan tahyul seperti berikut. Cerita-cerita yang tidak didasarkan pada nas-nas syarak sama ada Al-Quran atau hadis. Yang keduanya, cerita-cerita yang berunsur mitos dan legenda, rekaan, dongeng, khayalan dan kepercayaan karut. Yang ketiga, cerita-cerita yang bersumberkan kepercayaan lama dan adat yang bercanggah dengan Islam. Ada 3 kat sini. Seterusnya, sambung lagi, ada yang keempatnya, cerita-cerita yang berbentuk pemujaan dan permohonan kepada makhluk halus bagi tujuan memudaratkan orang lain dan menyeleweng daripada akidah Islam. Yang seterusnya, menggunakan objek-objek tertentu seperti kubur, pokok dan sebagainya bagi tujuan yang tertentu. Yang seterusnya adalah cerita-cerita yang mempunyai unsur-unsur negatif dari segi akidah dan syariat Islam. Bentuk-bentuk khurafat dan tahyul ni, di antara bentuk-bentuk khurafat dan tahyul seperti berikutlah. Kepercayaan kepada keramat seperti kubur, pokok kayu dan seumpamanya.
kepercayaan kepada nasib sial atau seperti adat membuang sial, kepercayaan kepada jin dan pemohon pertolongan daripadanya, umpamanya adat memuja kampung, kepercayaan kepada bertambah dan berkurangnya rezeki seperti adat memuja semangat padi. Seterusnya, bentuk-bentuk khurafat dan tahyul juga adalah kepercayaan kepada petanda-petanda dan pantang larang, seperti menangguhkan perjalanan jika terdapat biawak melintas kerana dianggap sebagai isyarat bahawa sesuatu perkara tidak baik akan berlaku. Seterusnya, percaya kepada ramalan-ramalan bintang, angka-angka atau rajah-rajah tertentu, memuja objek-objek tertentu, roh nenek moyang dan kubur. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Maksudnya, jauhilah 7 perkara yang merosakkan. Para sahabat bertanya, apakah 7 perkara itu? Baginda menjawab, menyekutukan Allah, sihir, membunuh orang tanpa hak, makan riba, makan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan yang ketujuhnya menuduh perempuan baik melakukan maksiat terkutuk. Ada 7 perkara yang Nabi suruh kita jauh, perkara yang boleh merosakkan. Hadis riwayat Al-Bukhari, kitab Sahih Al-Bukhari dan kitab Al-Hudud. Hukum beramal dengan perkara khurafat dan tahyul ni, menurut garis panduan yang dikeluarkan oleh JAKIM, hukuman yang ditetapkan oleh pelaku yang percaya kepada amalan khurafat dan tahyul ialah syirik. Dalam Islam, percaya kepada benda-benda khurafat dan tahyul, misalnya benda-benda keramat seperti pokok, kubur, telaga dan sebagainya, yakin ia mempunyai kuasa selain Allah SWT, ialah syirik dan bertentangan dengan kepercayaan tauhid kepada Allah SWT. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.